Teknologi penyusunan indeks harga pengguna. Kita ada slide ya? Ada. Okey. Jadi segi metodologi penyusunan indeks harga pengguna, jadi kita ada tiga perkara seperti yang dipaparkan, iaitu kita ada penentuan dari segi pengemasian bakul dan wajaran, dan juga program pengurutan harga yang dilaksanakan oleh dosen di negeri secara mingguan dan bulanan. Dan juga dalam pengiraan ini ada penting adanya dua elemen yang utama, iaitu perubahan harga. Satu lagi relative important ataupun bajaran sesuatu barangan tersebutlah. Jadi kalau kita lihat seperti paparkan, pemilihan item ini meliputi barang tahan lama, barang semi tahan lama dan barang tidak tahan lama, dan juga berkaitan dengan produk perkhidmatan yang mana ianya pastilah yang sentiasa digunakan oleh isi rumah di negara kita ini. Jadi kita ada 552 barangan dan 841 spesifikasi barangan dan perkhidmatan. Seterusnya di lapangan kita meliputi sebanyak 21,000 outlet, yang mana sebanyak 17,000 outlet adalah di Semenanjung, Malaysia, 2,500 outlet di Sabah dan 2,300 di Sarawak. Di dalam bakul indeks harga pengguna ini, seperti yang saya nyatakan tadi, ada 55 item barangan, yang mana ianya dikelaskan mengikut standard yang ditetapkan di peringkat antarabangsa lah, iaitu United Nations Classification of Individual Consumption According to the Purpose. Jadi kalau kita lihat contoh untuk 4 kategori tadi, kalau perkhidmatan, kita ada seperti perkhidmatan cucian kenderaan, sewa rumah dan sebagainya. Manakala untuk bahan barang tahan lama seperti perkakasan alat-alat elektrik, kenderaan, kereta, emas, perabot rumah dan sebagainya. Manakala barang yang tidak tahan lama biasanya yang kita guna secara teruslah, seperti penggunaan minyak, makanan dan sebagainya. Manakala barang semi tak tahan lama ni contohnya pakaian lah, baju kasut dan sebagainya. Jadi seperti yang tertera, kita ada 12 kumpulan utama wajaran. Jadi kalau kita boleh zoom di dalam 4 kategori tersebut, 139 item adalah item perkhidmatan, 296 item adalah barang tidak lama, dan 53 item adalah barang tahan lama, dan satu lagi 64 item barang semi tahan lama lah. Jadi kalau boleh saya nyatakan di sini, tidak semua sebenarnya item-item ni dibelanjakan oleh setiap isi rumah bagi setiap bulan lah, terutamanya barang-barang yang semi tahan lama ataupun barang tahan lama yang dia punya product cycle-nya lebih panjang. Dari segi aspek melihat inflasi Malaysia dalam konteks global, jadi kalau kita lihat seperti yang tertera di paparan slide nombor 7, kita dapati kalau tengok dari segi perubahan tahun ke tahun, inflasi negara kita untuk bulan November ni yang baru dikeluarkan pada tengah hari tadi adalah 4.0. Jadi di situ boleh kita lihatlah bagaimana serio inflasi negara-negara terpilih lah, seperti yang ditunjukkan di situ contohnya di United Kingdom masih lagi double digit lah. Manakala kalau dilihat dari segi bulan ke bulan, inflasi negara kita meningkat 0.3, namun terdapat juga negara-negara lain yang menunjukkan peningkatan yang lebih besar, seperti yang ditunjuk ni di paparan. Seterusnya, bagaimanakah trend inflasi kalau kita lihat mengikut tempoh masa, dan di slide yang ini yang berikut ni yang ditunjukkan ialah untuk kita melihat dalam mengukur inflasi ini kita menggunakan Consumer Price Index, tetapi ada satu lagi indeks yang dilihat sebagai leading, iaitu Producer Price Index. Jadi kalau dari segi paparan ni dapat dilihatlah dalam konteks negara kita, kalau tahun bulan-bulan sebelum ni antara Producer Price Index dengan CPI ni dia agak ada dia punya gap, terutamanya bila mana harga komoditi yang meningkat tinggi dan sebagainya lah. Di negara lain boleh dinampakkan, boleh dilihatlah perkembangan Producer Price Index dan juga Consumer Price Index tu dia agak konsisten. Seterusnya di paparan berikutnya saya kongsikan tentang trend perubahan harga komoditi global, dan ternampak di situ kita dapati
dah mula semakin menyederhana lah. Kalau kita lihat komuniti minyak mentah, gas asli, jagung, minyak sawit sebagainya, gandum seperti yang tertera dah nampak semakin berkurangan. Seterusnya saya akan terus memperihalkan tentang inflasi pada bulan November yang lebih terperinci di paparan slide nombor 11. Jadi kalau kita lihat untuk bulan November ini, saya nak bagi penerangan sedikit bahawa antara yang mempengaruhi kadar inflasi yang dicatatkan adalah harga makanan dunia yang masih tinggi, kemudian permintaan isi rumah yang masih kukuh, dan juga penetapan harga ceiling yang lebih rendah oleh kerajaan, dan juga berkaitan dengan minyak masak dan juga petrol RON 97 lah. Jadi pada November 2022 ini 441 item ataupun bersamaan 79.9% daripada 552 item menunjukkan peningkatan harga secara tahunan berbanding 81.3%. Jadi ternampak pengurangan dah maknanya kalau sebelum ni 81.3%, sekarang sudah jatuh pada 79.3%. Manakala yang menurun, terdapat 68 item iaitu 12.3% yang mencatatkan penurunan lah. Jadi kita mengharapkan pada bulan-bulan akan datang akan dapat banyak lagi lah ya. Slide yang berikutnya, paparan yang ke-12, paparan slide nombor 12, ini memaparkan ke-12 komponen yang mana kita boleh lihat di situlah. Daripada 4.0 itu, antara yang tertinggi kenaikan 4.0 disumbangkan oleh makanan dan minuman bukan alkohol iaitu sebanyak 7.3%. Berikutnya, paparan yang berikutnya kita pergi kepada inflasi makanan dan minuman iaitu grup 1. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, berlaku trend peningkatan kepada 7.3% berbanding 7.1% direkodkan bulan Oktober. Antara yang mempengaruhi inflasi makanan ini adalah kenaikan harga tepung, gandum dan kos input ayam yang masih tinggi, dan ianya telah memberi kesan kepada kenaikan harga makanan berasaskan ayam dan tepung makanan berasaskan tepung. Dan juga ada juga elemen ketidakketentuan cuaca yang mempengaruhi kenaikan harga makanan, terutamanya sayur-sayuran pada bulan ini dipengaruhi, dan juga ikan serta makanan laut dipengaruhi oleh faktor cuaca. Inflasi kumpulan makanan di luar rumah terus meningkat kepada 9.6% pada bulan November ini berbanding 9.3% pada bulan sebelumnya. Antara yang meningkat kalau kita lihat yang double digit macam pizza meningkat 17.3%. Roti canai meningkat sebanyak 15.9%, nasi campur meningkat sebanyak 12.0%. Semua subkumpulan makanan dan minuman bukan alkohol meningkat antara 1.6 hingga 8.9%. Contohnya susu dan keju telur 8.9%, daging 8.2%, beras roti bijiran 7.5%. Seterusnya saya pergi kepada grup kedua dan ketiga, inflasi minuman, alkohol, tembakau dan pakaian seperti yang tertera. Jadi kalau lihat inflasi kumpulan makanan, minuman, alkohol dan tembakau meningkat sebanyak 0.8%. Manakala untuk pakaian dan kasut mencatatkan peningkatan 0.4%. Berikutnya inflasi bagi kumpulan yang keempat, inflasi perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api. Jadi peningkatan yang dicatatkan pada bulan November ini adalah sebanyak 1.4%, yang mana peningkatan ini disumbangkan terutamanya oleh subkumpulan penyelenggaraan dan perbaikan rumah kediaman yang meningkat sebanyak 4.2%. Ini adalah kesan daripada kenaikan harga besi dan kayu, dan juga terdapat juga kenaikan yang disumbangkan oleh kenaikan sewa rumah. Bagi grup 5, inflasi berkaitan hiasan, perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah. Jadi pada bulan November ini dia sedikit berkurangan. Peningkatan adalah pada kadar 3.8% berbanding 4.1% pada bulan Oktober. Kenaikan yang lebih rendah ini adalah bagi perabot berasaskan besi yang melebihi kesan daripada kenaikan harga besi dunia. Manakala bagi perkakasan isi rumah turut meningkat perlahan sebanyak 4.9% berbanding 5.1% pada bulan Oktober. Namun inflasi barangan dan perkhidmatan penyelenggaraan isi rumah meningkat lebih tinggi, iaitu pada kadar 2.6% berbanding 2.3% pada bulan Oktober.
Berikutnya bagi inflasi kesihatan dan juga inflasi pengangkutan grup 6 dan 7. Jadi kita dapati inflasi kesihatan menunjuk peningkatan perlahan 1.4, manakala inflasi bagi pengangkutan berkurangan daripada 5.2% pada bulan Oktober kepada 5.0% pada bulan November ini. Berikutnya bagi paparan di slide 18 tu, tersebut adalah paparan yang menunjukkan the exact price lah, harga-harga domestik dan juga harga-harga bahan minyak crude oil di peringkat dunia yang boleh kita lihat dia punya trend. Saya bergerak kepada slide berikutnya tentang inflasi komunikasi dan juga inflasi perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan. Jadi alhamdulillah untuk inflasi komunikasi tidak ternampak kenaikan yang agak kecil, penurunan menunjukkan penurunan 0.2% pada bulan November. Jadi alhamdulillah. Kemudian dari segi perkhidmatan rekreasi meningkat sebanyak 3.6% dan peningkatan ini didorong oleh kenaikan sub kumpulan lain-lain peralatan rekreasi, kebun dan haiwan peliharaan. Sekarang ramai orang buat peliharaan haiwan macam pet, 5.3%. Kenaikan dalam sub kumpulan surat khabar, buku dan alat tulis 4.5% dan perkhidmatan hiburan rekreasi kebudayaan sebanyak 4.1%. Dan kumpulan berikutnya inflasi pendidikan menaik dalam 1.5%, satu kenaikan yang boleh dikatakan rendah. Manakala seterusnya inflasi bagi kumpulan restoran dan hotel, ini agak peningkatan yang agak besar daripada 6.8% pada bulan Oktober kepada 7.0%. Dan grup yang terakhir bagi inflasi pelbagai barangan juga meningkat daripada 2.4% yang dicatatkan pada bulan Oktober kepada 2.6% yang dicatatkan pada bulan November. Saya kongsikan sedikit tentang kedudukan inflasi teras di paparan slide 22. Jadi kita dapati semenjak bulan Oktober kedudukan inflasi teras melebihi daripada inflasi keseluruhan ataupun headline lah. Yang mana inflasi teras pada bulan November ini adalah 4.2 berbanding 4.1 pada bulan Oktober. Seterusnya sedikit maklumat tambahan. Sebenarnya di dosa seperti paparan 24 kita boleh buat analisis tentang item yang meningkat, berkurangan dan juga tidak berubah mengikut jajaran percentage seperti yang dipaparkan di paparan slide 24 lah. So kalau kita lihat di sini dia menjadi satu pemantauan yang boleh kita lihat lah sejauh mana range perubahan barang-barangan yang dikumpul dalam kumpulan indeks harga pengguna ini. Seterusnya di paparan 25 ini adalah contoh purata harga item terpilih mengikut wilayah. Jadi kita boleh nampak di situlah tentang kalau kita bandingkan overall Malaysia, terdapat perbezaan kalau kita lihat angka purata di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Bersekutuan dan juga Sarawak dia punya label. Dan slide berikutnya kita lihat tentang trend-trend perubahan barang-barangan terpilih seperti yang dipaparkan untuk ayam, daging lembu, ikan keli, telur, roti, bayam, kobis, minyak masak, tayar kereta misalnya, minyak enjin kenderaan dan upah servis kenderaan yang kita nampak antara yang menunjukkan trend meningkat seperti yang tertera. Sedikit di slide 27, kalau ditanya berapa kerap misalnya sesuatu barang tu diguna, contoh dekat sini kita buat kajian secara puratanya dalam isi rumah negara kita, misalnya berapa kerap sebulan minum teh ais. Kita dapati 88.6% isi rumah minum teh ais sebulan 11 cawan. Tapi kalau yang Tegah tu lebih lah saya rasa. Ini konsep average. Kemudian tentang roti, maknanya secara purata sebulan isi rumah negara kita menggunakan 3 bungkus roti misalnya. Itu seperti yang cuba ni sampaikan. Dan untuk telur ayam segar secara purata
47 biji. Tapi apa yang sudah saya sampaikan tak semestinya semua orang 47 ya. Ada yang ekstrim, ada yang mungkin sedikit dan sebagainya. Itu yang kita masukkan konsep purata. Berikutnya slide saya yang terakhir. Ini saya menunjukkan trend inflasi item terpilih Malaysia bagi Malaysia berbanding negara maju. Kita ambil contoh Amerika Syarikat lah. Jadi kita dapati memang setengah-setengah item tu kalau kita banding dalam tempoh misalnya 22 tahun, ada yang meningkat, ada yang menurun. Tetapi kita dapati trend apa yang berlaku di negara kita dengan negara maju dia tidak begitu berbeza lah. Cuma di slide yang terakhir di paparan 29, kita kena juga melihat bila kita buat angka perbandingan dengan negara lain, kita kena lihat juga dalam konteks gaji dan upah dan juga pulangan kepada faktor pengeluaran, yang mana kerajaan sedang memfokuskan yang kalau kita lihat slide 29 tu, sekarang ni every $1 yang dibuat oleh perusahaan yang pergi kepada pekerja adalah 34.8%, berbanding macam US menghampiri 60% lah. Jadi mungkin bila berlaku kenaikan yang saya tunjukkan slide sebelum ni, mungkin dia boleh absorb berbanding negara kita lah. Jadi itu saja pembentangan daripada saya. Terima kasih kepada rakan-rakan media. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.